السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana telah menghidupkan dan telah mengembalikan kita untuk bangun setelah kita berlalui kematian pada semalam, seperti yang kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Alhamdulillah, Nabi SAW menyebut dalam hadis yang selalu kita dengar, yang mengingatkan kita tentang syukur. Kata Nabi, sesiapa yang bangun pada pagi hari, kemudian dia mendapati rezeki untuk dirinya, kesihatan untuk dirinya, seolah-olah dunia dan seluruh isinya telah dia miliki. Syukur, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja membangkit dan membangunkan kita dalam keadaan sebahagian daripada kita tidak direzekikan nikmat yang sama pada hari ini. Allah Azza wa Jal juga memberikan ruang dan peluang untuk kita duduk dan kita mendengar mungkin sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan panduan dan pedoman kita. Pagi ini tuan-tuan, kita nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kebetulan saya teringat bahawa kita ini berada pada bulan Safar, 15 Safar, kan? Jadi bulan Safar ini ada beberapa perkara yang terjadi ataupun yang berlaku di dalam bulan Safar. Beberapa i'tiqad, kepercayaan berkaitan dengan bulan Safar. Bukan sahaja pada zaman kita, tetapi ia wujud pada zaman sebelum daripada kedatangan Islam, sebelum daripada Nabi SAW, iaitu pada zaman jahiliyah. Juga mereka telah mempercayai tentang beberapa khurafat, perkara yang bercanggah dengan akidah, dalam kepercayaan, dalam kesesatan mereka itu. Antaranya ialah berhubung dengan Safar. Sebab itu Nabi SAW, antara perkara yang diingatkan oleh baginda, la adwa wala tiyarah wala safar. Tidak ada beberapa perkara yang berhubung dengan khurafat. Tidak ada perkara yang dikatakan dengan penyakit yang berjangkit. Tidak ada sial. Tidak ada penyakit yang berjangkit. Ni maksudnya sesuatu penyakit itu tidak berjangkit melainkan dengan izin dan ketentuan Allah. Bukan tak ada penyakit berjangkit ni. Penyakit berjangkit ni wujud, banyak, kan? Sesama boleh berjangkit, batuk boleh berjangkit, kan? Ada penyakit-penyakit yang dia boleh berjangkit daripada seseorang kepada orang yang lain. Sebab itu Nabi SAW kata, bila kamu dengar tentang penyakit berjangkit ni, lari seperti mana kamu lari daripada singa. Maksudnya suruh kita
mengelakkan daripada terjangkit atau terkena penyakit ini. Tapi bila Nabi kata tidak ada penyakit yang berjangkit, maksudnya penyakit itu tidak boleh berjangkit mengenai kita melainkan dengan izin dan juga ketentuan Allah. Kalau dia kena pada kita, itu memang itu ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita duduk satu tempat, penyakit itu ada wujud, tapi dia tak kena pada kita. Selamat. Allah memelihara diri kita. Walaupun orang yang mempunyai penyakit yang sama tu berada berdekatan dengan kita. Sebab itu kita beriman, tuan-tuan, walaupun kita mengambil langkah-langkah pencegahan, kita berhati-hati, berikhtiar sebaik mungkin mengelakkan daripada penyakit itu kena pada kita. Kita tak cari penyakit, kita ambil langkah-langkah yang sepatutnya. Tapi kalau kena, qaddarallah wa ma syaa fa'al, itu ialah ketentuan Allah. Ini adalah hakikat orang beriman. Orang beriman ni apa benda yang kena pada diri dia? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Itu ialah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, dan kalau nak kena, tetap akan kena sebaik mana pun dia menjaga hal itu. Kemudian Nabi kata wala tiara, tidak ada sial, tidak ada kepercayaan sial di dalam agama. Dan wala safar, dan tidak ada safar. Safar ni merujuk kepada bulan Safar, dan ada juga maksud yang lain, sakit di perut dan sebagainya. Kita akan tengok nanti pandangan-pandangan di kalangan ulama. Cuma kita nak sebutnya, bila masuk bulan ni masih wujud kepercayaan tentang sial ataupun bulan yang dianggap tidak elok untuk kita melakukan apa-apa urusan. Antaranya dahulu, mungkin sebahagian kita pada hari ini masih berpegang dengan kepercayaan itu, tidak elok untuk melakukan musafir pada bulan Safar. Maksudnya tak elok untuk kita berjalan atau kita travel pada bulan Safar. Travel ni bulan apa pun tak elok lah kan. Sebab apa? Musafir ni bulan apa pun tak elok. Pasal duit habis lah kan. Pergi berjalan ni duit habis lah kan. Tapi kepercayaan di sisi orang Arab, dia kata kalau kita keluar bulan Safar, kita akan ditimpa kemalangan, akan berlaku kecelakaan. Di kalangan kita mungkin ada, dia tengok-tengok bulan Safar, dia tak nanti lah, kita tunggu bulan depan lah kita pergi kan. Kalau kita keluar bulan Safar ni, akan berlaku kecelakaan dan keburukan. Itu yang disebut di dalam amalan ataupun i'tiqad orang-orang jahiliah. Kemudian ada juga sebahagian menganggap bahawa bulan Safar ini tak elok untuk dilangsungkan perkahwinan. Ini juga ada. Mungkin sebahagian kita berpegang dengan pandangan ini ataupun pegangan ini ataupun kepercayaan ini. Tak elok untuk berkahwin pada bulan Safar. Bahkan di sana ada kepercayaan, walaupun ada pandangan itu dianggap lemah dan ganjil. Khususnya Rabu yang terakhir di bulan Safar, dipanggil Yaumun Nahas. Hari yang nahas lah, hari yang sial, iaitu hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Sebab itu ada beberapa amalan yang disuruh kita buat untuk nak mengelakkan berlakunya sial ataupun kena pada kita benda yang buruk pada akhir Rabu bulan Safar. Maka sebab itu tuan-tuan tengok wujud dahulu amalan membuang sial, iaitu mandi Safar. Dia tak ada mandi Rejab, dia tak ada mandi Syaban, dia tak ada mandi Syawal, dia ada mandi Safar. Alhamdulillah, masyarakat kita telah bila jelas pegangan akidahnya, mantap pegangan akidahnya, dia mula meninggalkan amalan mandi Safar. Tapi biasalah benda yang dah melekat, dah sebati berpuluh tahun ni kan, dia memang duk ada lagi. Walaupun mungkin dia tak percaya atau dia tak pegang sekuat dulu, tapi duk ada lagi bekas-bekas tu kan. Seperti kalau boleh, dia kata kalau elok ni, bukanlah tak boleh kita nak musafir bulan ni, tapi kalau eloknya kita tak payah pergi lagi lah kan. Masih maksudnya duk ada lagi dia punya kepercayaan tu. Ini kita kena hati-hatilah kan.
Okey. Hadirin mukminin, kalau kita tengok juga apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan bulan Safar ni, saya nak kongsi pagi ni dengan tuan-tuan dan puan-puan, mengingatkan kita. Saya tengok alang-alang di bulan Safar, oleh tajuk kita pada pagi ni, kita ingatkanlah tuan-tuan dan diri saya juga tentang bulan Safar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, macam saya sebut tadi, la adwa wala tiyara wala hammah wala safar. Tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada tiarah, yakni sial, mempercayai sesuatu benda itu sial. Wala hammah, burung hantu. Ini kepercayaan jahiliah berkaitan dengan burung hantu. Dan kita orang Melayu pun ada juga kepercayaan berkaitan dengan burung ni. Burung hantu. Kita burung ni memberikan tanda. Kan? Ada burung tertentu kalau dia bunyi, itu menandakan akan adanya orang mati. Kan? Maksudnya burung ni dia memberikan satu isyarat tentang suatu perkara yang buruk. Dia percaya dekat burung tu. Kan? Ini ada disebut di dalam hadis ni. Kemudian dia kata wala safar, dan tidak ada juga yang dianggap yang dikatakan dengan sialnya bulan Safar. Nanti kita tengok syarahan para ulama. Kemudian Nabi SAW kata, larilah daripada penyakit majzum, yakni penyakit kusta, seperti mana kamu lari daripada singa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata tak ada penyakit berjangkit, tapi Nabi kata larilah daripada orang yang berpenyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Kan? Maksud yang saya sebut tadilah, yang dikatakan tak ada penyakit berjangkit itu ialah dia berlaku dengan sendirinya, tetapi dia berlaku dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kan? Sebab Nabi kata dalam hujung hadis tu, larilah dari penyakit kusta seperti mana engkau lari daripada singa. Okey, baik. Tapi bukan kita nak fokus tentang penyakit berjangkit tu. Kita nak fokus apa yang kita berada sekarang ini, iaitu pada bulan Safar. Tapi alhamdulillah lah, kita tengok masyarakat Melayu pada bulan Safar ni, terutama dalam sehari dua ni, terutama hari ni juga, banyak yang melakukan kenduri kahwin. Hari ni banyak kenduri kan. Jadi ini satu trend yang bagus. Sama ada mereka tak tahu kata ni bulan Safar, ataupun yang bagusnya orang kita memang dah tak percaya lah dengan karut marut ni. Walaupun dulu taklah dulu sangat kan, beberapa bulan ataupun saya ingat tahun lepas kot, kalau tak tahun ni pun tahun lepas, muncul seorang penceramah yang menimbulkan semula tentang amalan mandi Safar, dan telah menimbulkan pula tentang kepercayaan sial pada bulan Safar. Tapi alhamdulillah kita tengok apa yang berlaku kepada diri dia tu, kan? Satu pengajaran lah untuk dia, kan? Baik. Okey. Kalau kita tengok di kalangan para ulama menyatakan kepercayaan berhubung dengan bulan Safar ni dikenali oleh orang Arab sebagai bulan yang sial. Memang orang Arab pegang kata bulan ni bulan sial. Jadi sebab itu mereka menangguhkan atau mereka membatalkan sebarang urusan musafir atau pekerjaan yang hendak dilakukan pada bulan Safar. Itu apa yang disebut di dalam huraian para ulama berhubung dengan bulan Safar. Selain daripada itu, kalau kita tengok, ada juga tafsiran lain yang menyebut tentang bulan Safar, iaitu penyakit di dalam perut. Yang maksud Safar tu, selain daripada nama bulan tu, bulan yang sial itu, Safar ini ialah merujuk kepada Safar ni ialah penyakit di dalam perut yang menyebabkan orang yang mengalaminya kuning di mukanya.
Nampak? Ini juga maksud safar. Baik. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, safar ialah penyakit yang menyerang perut. Penyakit yang menyerang perut. Orang Arab jahiliyah mempercayai, mereka percaya bahawa ada cacing yang berada di dalam perut manusia dan dia merebak lebih teruk daripada penyakit kulit. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang tiadanya safar, yakni menafikan kepercayaan jahiliyah tentang penyakit ni, kan? Ini apa yang disebut, maksudnya apa? Mereka percaya kata safar ni ialah satu penyakit di bahagian perut yang disebabkan oleh cacing, dan dia boleh merebak dan dia boleh berjangkit penyakit perut ni, kan? Lalu Nabi SAW menyebut la adwa, tidak ada penyakit berjangkit. Maksudnya tidak ada penyakit berjangkit dengan sendirinya. Okey, inilah pandangan yang disokong oleh Al-Hafidh Ibn Hajar ketika dia menghuraikan tentang maksud safar. Juga kata Ibnu Hajar, apabila Nabi menyebut tidak adanya safar, iaitu menolak dan menafikan kepercayaan orang Arab jahiliyah selain daripada penyakit cacing di perut tadi ni, kata Ibnu Hajar, Nabi menyebut tidak adanya safar ini iaitu untuk menolak kepercayaan orang Arab jahiliyah yang mereka itu percaya, beriktikad bahawa ia boleh membunuh jika manusia mengenai manusia. Yakni dia kata kalau penyakit ni kena pada manusia, mati. Sedangkan kata Ibnu Hajar, agama mengajar kita bahawa kematian tidak akan berlaku jika ajal belum tiba. Jadi maksudnya bukan disebabkan oleh penyakit itu, tetapi disebabkan oleh ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, apabila Nabi SAW menyebut dalam hadis ini la adwa wala hamma wala tiyarah wala safar, tidak ada safar dengan dua maksud. Tafsiran yang pertama, iaitu orang Arab menjadikan bulan Safar sebagai bulan haram dan bulan Muharram sebagai bulan halal. Yang ni sikap orang Arab jahiliyah. Dia bertukar bulan. Bulan Muharram tu bulan haram, dia jadikan bulan halal. Bulan Safar, bulan halal, mereka jadikan sebagai bulan haram, untuk membolehkan mereka berperang pada bulan Muharram. Inilah yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Yang pertama, orang Arab ni dia bertukar. Safar tu jadi Muharram, Muharram tu menjadi Safar, untuk membolehkan mereka berperang pada bulan haram. Mereka menukarnya sesuka hati. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah orang Arab percaya, macam kita kata tadi lah, ada binatang yang wujud di dalam perut, kan? Lalu dia boleh membunuh tuan perut tersebut. Mereka mengatakan bahawa penyakit cacing yang di dalam perut itu lebih teruk dan berjangkit berbanding penyakit-penyakit kulit. Ini kepercayaan asal orang Arab jahiliyah tentang apa yang dikatakan dengan safar. Itu penyakit yang disebabkan oleh cacing dalam perut, dan penyakit ni dia boleh membunuh dan berjangkit dan lebih dahsyat daripada penyakit kulit, kan? Ini apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil juga daripada pandangan para ulama berkaitan dengan bulan Safar ni ialah kata Syamsul Haq Azim Al-Abadi ketika dia mensyarahkan tentang hadis tidak adanya safar ni, ketika mana Nabi SAW
menyebut tidak adanya safar, bermaksud Nabi menafikan, menolak kepercayaan yang mengatakan bahawa adanya penyakit di dalam perut yang boleh menyakiti orang lain, dan adanya ular ataupun cacing yang menyakiti manusia ketika dia lapar. Ini ialah penyakit atau kepercayaan yang karut, tak wujud benda ni. Itu satu. Bila Nabi kata tak ada safar tu, tak ada penyakit yang orang Arab percaya tu, kan? Dan kita macam-macam lah, kan? Penyakit-penyakit yang kita percaya ni atas sangkaan, bukan hakikat yang sebenar, kan? Ini apa yang disebut oleh Syamsul Haq Azim Abadi. Kemudian dia kata lagi, dia kata orang Arab juga, yang ni yang paling kuat ni, orang Arab jahiliah juga menyangka akan berlakunya perkara buruk apabila tibanya bulan Safar. Apabila tibanya bulan Safar akan berlakunya apa dia? Perkara buruk. Yang ni yang dikatakan bulan yang sial. Baik. Kemudian kita tengok juga Nabi SAW menolak yang dikatakan dengan sial ni, bulan sial ni. Nabi SAW menolak kepercayaan sial yang wujud di kalangan orang Arab dengan tawakal. Macam mana kita nak tolak kepercayaan sial ataupun i'tiqad tentang benda sial ni? Iaitu apa yang dikatakan dengan keimanan kepada tawakal. Jadi satu orang yang percaya kepada sial, artinya dia bermasalah di dalam tawakal kepada Allah. Jadi sial ni dia lawan kepada tawakal. Apa makna tawakal? Yakni kita buat apa yang disuruh, kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita serahkan natijahnya, kesudahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi bagi tahu telah dihilangkan sial majal ni, maksudnya tidak ada kepercayaan sial majal ni sekiranya manusia itu bertawakal. Allah hilangkan, Allah angkat sial majal ni dengan tawakal. Apa makna tawakal? Tawakal ni kita beriman dengan takdir Allah. Maksudnya sesuatu perkara itu telah ditentukan oleh Allah dan dia tak akan berlaku kepada kita melainkan dengan kehendak Allah. Ini yang maksud tawakal, iaitu fa iza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu dah berusaha, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mematikan atau nak menghilang, nak membuang kepercayaan sial ni, termasuk bulan Safar ke, termasuk apa-apa sahaja yang dikaitkan dengan kepercayaan karut khurafat ni, iaitu keimanan kepada tawakal. Tak, orang yang tawakal kuat ni, bismillah, dia tak risau apa dah. Kan? Yang tu yang dikatakan dengan tawakal. Maksudnya al-iman bil qada wal qadar, keimanan kepada qada dan qadar itu salah satu daripada kepercayaan yang membuang sial. Baik. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita tak boleh percaya kepada sial ni kerana satu, kita meyakini adanya sesuatu kuasa yang boleh memberikan kesan kepada diri kita selain daripada Allah. Itu bahaya sial. Maksudnya kita mempercayai sesuatu mampu memberikan sesuatu mudarat, sesuatu keburukan, bahaya kepada kita selain daripada Allah. Nampak? Kita percaya kata bulan ni dia ada kuasa tertentu untuk memberi buruk kepada kita. Kita percaya warna sesuatu, warna tertentu, perkara tertentu boleh memberikan kesan kepada kita. Sedangkan benda tu tak ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan orang beriman ni dia tak percaya benda tu. Orang beriman ni bagi dia kalau benda tu elok dari sudut tak ada masalah apa. Contoh macam bulan Safar. Kan dia nak buat kenduri, dia tengok tarikh cuti ke, dia tengok di situ lah, dia kata okey cuti kan. Masa ni tengok kajian cuaca pun tak hujan, sesuai nak buat kenduri kan. Dia tengok daripada faktor-faktor tu. Kemudian bismillah dia jalan.
Dia tak tengok macam tu. Dia tak, maksudnya dia tak dihantui oleh perkara-perkara yang tak ada asas. Kan? Dia kata elok ke kahwin bulan ni? Ramai juga orang kahwin bulan ni yang bercerai. Yang tu dia tak percaya. Yang tu tak ada dalam diri dia. Kan? Kata kahwin bulan ni jodoh tak panjang. Kahwin bulan ni dia tak berapa nak elok sikitlah kan. Ramai yang kahwin bulan ni tak dapat anak. Ramai orang kahwin bulan ni berkelahi, bertengkar, mudah berselisih faham. Yang ni dia tak percaya. Yang ni tak ada kaitan. Iman dia, apa yang nak berlaku, jodoh ke, ajal ke, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mempercayai sial majal. Dan sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, orang yang kuat tawakalnya untuk dia nak menjadikan untuk dia nak menjadikan keputusan atau hasil benda itu elok dengan doa. Nampak? Kita doa, ya Allah, pemudahkan urusan ni, jadikan urusan ni elok, serah. Kerana Nabi kata la yaruddul qada illa doa. Tak boleh menolak dan tak boleh mengubah takdir ini melainkan doa. Pasal itu kita tak ada amalan buang sial. Amalan buang sial kita doa. Sebab kita tak menafikan adanya takdir yang baik dan adanya takdir yang buruk. Cuma macam mana kita nak elak takdir yang buruk, kita tak buatlah benda-benda khurafat ni. Tak buatlah mandi buang sial, tak buatlah sembelih buang sial, tak buatlah puja buang sial ni. Macam-macam lah orang buat kan. Nak buang sial ni, kita tak buatlah benda tu. Kita ubah takdir yang buruk, yang kemungkinan kena pada kita tu dengan doa. Ada tak possibility untuk sesuatu yang buruk kena pada kita, rumah tangga kita, anak bini isteri kita, keluarga kita, perniagaan kita, harta benda kita, kenderaan kita? Ada tak? Ada. Tapi macam mana kita nak tangkalkan benda tu? Macam tangkalkan. Maknanya benda kita nak elakkan, nak angkat benda tu dengan doa. La yaruddul qada illa doa. Tak boleh mengubah sesuatu takdir melainkan dengan doa. Pasal itu doa orang beriman itu mengangkat dan mengelakkan daripada bala. Sebab itu Nabi SAW kata bila kita doa dia jadi 3 benda. Satu, kamu minta dapat apa yang kamu minta. Kamu doa A dapat A. Kamu doa nak sesuatu ni Allah bagi. Itu satu. Yang kedua, doa yang kamu minta itu disimpan oleh Allah dan dijadikan pahala di hari akhirat. Kita doa tak dapat, kita doa tak dapat, kita doa minta tak dapat. Semua doa-doa yang tak dapat tu Allah telah tukarkan, simpan sebagai pahala. Dan yang ketiga tuan-tuan, doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita mohon kepada Allah ditukar oleh Allah sebagai pelindung, penghalang, pencegah, pendinding, penyelamat kepada kita daripada bala yang mungkin kena pada kita. Doa yang kita panjatkan itu menjadi asbab, punca bala itu diselamatkan ataupun ditolak, dicegah daripada mengenai diri kita. So sebab itu kita bukan kata tak percaya sial ni. Sial ni bagi kita ialah sesuatu ketetapan yang Allah Ta'ala takdirkan. Pasal itu dia kata apa? An tu'mina bil qadari khair wa syar. Beriman kepada takdir Allah sama ada yang baik ataupun yang buruk. Memang boleh jadi sesuatu yang buruk, kita tak nafikan. Tapi bukan disebabkan oleh burung, bukan disebabkan oleh bulan, bukan disebabkan oleh tanda-tanda ni. Takdir buruk ni ialah ketentuan Allah. Takdir buruk ni ialah ketentuan Allah. Tuan-tuan nak sakit, tuan-tuan nak kemalangan, tuan-tuan nak kerugian, tuan-tuan nak apa, berlaku sesuatu yang buruk lah, bercerai ke apa ke, ketentuan Allah yang buruk, yang tak elok kan. Pasal itu dia ada al-qada wal qadar, ketentuan yang baik dan buruk, al-khair wa syar. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tak percayalah keburukan tu berlaku disebabkan oleh sesuatu perkara. Ni pasal apa yang hang jadi macam ni? Dia kata pasal benda ni, contoh kan. Tak ada lah dalam Islam. Tapi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa yang jadi teruk macam ni?
Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Benda Allah Taala nak jadi, jadi. Cuma macam mana kita nak angkat benda tu? Boleh tak kita elakkan benda tu? Boleh dengan doa. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita masuk dalam bulan Safar ni, bulan yang memang ada kepercayaan dalam masyarakat Arab jahiliah, dan tuan-tuan tengok dia juga masuk ke dalam kepercayaan orang Melayu kita. Tetapi alhamdulillah, akidah yang jelas, pengajian iman yang jelas telah menghilangkan kepercayaan buruk ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita tak ada lagi lah kepercayaan khurafat dan sial di dalam bulan Safar. Macam mana tuan-tuan nak menghilangkan benda tu? Kan? Nampak? Dengan tawakal tadi. Tawakal tadi. Dia bukan tak takut ni. Kan? Selalu orang tanya macam tu lah. Tak risau, tak bimbang, tak takut nak jadi ni. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah saya tawakal, insya-Allah Allah Taala bagi selamat. Cukup. Kan? Itu antara perkara yang sepatutnya ada di dalam iman kita. Boleh? Nampak? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya sebut hal ni kerana pertama nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, dan saya mendapati bahawa masih wujud di kalangan masyarakat kita dan sebahagian pihak yang membawa nama agama menimbulkan tentang isu Safar ni sebagai bulan sial. Kan? Ke ada tuan-tuan yang masih percaya, kan? Tangguh, kan? Tukar tarikh, postpone kerana kebetulan ini ialah bulan Safar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita dan keluarga kita. Ada soalan tak? Kita bagi soalan sikit begini. Ada soalan? Ada soalan? Selalu saya orang cakap, betul ada soalan? Clear? Kata tuan-tuan tak setuju ke? Dia kata saya memang tiap-tiap kali bulan Safar ni memang berlaku problem. Kan? Tuan-tuan, okey. Dia, saya nak sebut sikit. Ada kisah riwayat dulu, seorang laki-laki, dia orang Arab dulu, dia akan pegang burung, dia akan lepas burung tu, dia akan tengok burung tu terbang belah mana, belah kiri ke belah kanan. Kemudian dia lempak burung tu, kalau terbang belah kanan, okey, petanda yang baik. Kalau dia terbang belah kiri, petanda yang buruk. Ni semua orang faham kan? Okay. Dalam riwayat kisah yang menarik tentang kawan ni, dia nak test. Sebab tu kita tuan-tuan kena hati-hati lah. Nanti saya cerita, tuan-tuan semua boleh faham. Dia lepas-lepas terbang belah kiri. Jadi dia nak menunjukkan bahawa apa dia? Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan awal ni, takut sakit tuan-tuan buat-buat dia jadi macam tu, goyang habis iman. Goncang habis iman. Dia terbang belah kiri. Aku nak pi juga. Nak tunjuk, kata depa duk percaya ni benda karut. Kan? Dia pun pi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ni tuan-tuan semua kena ni. Esok tuan-tuan nak test tengok iman tu. Kan? Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Dia pipi tuan-tuan. Kena sungguh. Kena. Tu saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Apa dia? Pertama, jangan berdalilkan benda jadi. Tengok, aku dah kata dah. Kan jadi. Jangan. Ya. Kalau tuan-tuan katalah tuan-tuan musafir bulan Safar ni jadi tak elok, tuan-tuan nak percaya kat mana? Macam mana? Tengok, tu dia lah. Duk habaq dah kata jangan musafir bulan Safar ni. Tengok. Kan? Malangan ke apa ke, pi duk jadi tak elok ke di sana. Tuan-tuan kena kata yang tu takdir. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala dia boleh uji tau. Satu orang yang dia kata dia beriman, dia tak percaya sial, Allah Ta'ala akan uji, tengok. Masa tu tuan-tuan baru kita tahu
sama ada sebutan kita tu sebutan yang kosong atau memang kita betul-betul percaya. Dia setengah orang kadang-kadang dia boleh bercakap sebelum dia kena. Oh, dia bercakap kemas. Sekali Tuhan bagi, kena ujian untuk dia. Kan? Masa tu baru dia nak betul juga lah mereka kata tu. Goncang habis. Sebab tu kita tuan-tuan, boleh tak Tuhan nak bagi jadi? Boleh. Seperti mana yang orang percaya kadang-kadang dia buat jadi. Sebab tu kita kata jadi itu bukan tanda betul. Nampak? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua yang yang mempunyai iman yang jelas ni, kalau diuji tuan-tuan jangan goyang. Jangan goyang. Setengah orang bila dia tak kena ujian, okey, tapi bila dia kena ujian, masa tu baru teruji sama ada akidah dia tu kuat ataupun rapuh. Kan? Aku tak mau percaya dah. Tiba-tiba kena kat dia, jadi lagu dia. Kan? Nampak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada mempercayai sesuatu yang boleh merosakkan akidah kita, terutama berkaitan dengan kepercayaan sialnya bulan Safar. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.